Macam mana? Kalau kata hal ini, tadi kita cerita peranan kita sebagai yang diamanahkan. Tak kisahlah kita ni pengurusi ke, sampai kita ke doja ke, sampai kita ni tolong buka pintu masjid, tutup masjid ke. Tapi hal ini kita nak katakan dari sudut pembangunan, dari sudut infrastruktur ataupun dari sudut servis yang kita bagi. Kita mengurus takbir, kita kena faham customer kita, apa keinginan customer, apa keperluan pelanggan kita. Pelanggan kita sekarang ni siapa? Jemaah yang hadir hari ini. Tak kira tua ke, kecil ke, besar ke, cantik ke, boleh jalan tak boleh jalan, semua itu adalah kita punya tetamu yang kita nak raikan. Dan bagaimana kita nak jadikan, nak bagi servis yang terbaik kepada masjid. Mungkin ada masjid yang tak ada laluan OKU, dia komplain main. Bila dia komplain, siapa nak jawab? Pakat dia tolak main, siapa nak jawab? Jadi kita nak minta, mungkin itu salah satu contoh lah, banyak lagi. Maknanya keperluan-keperluan yang kita boleh bincang ataupun nak menjadikan masjid secara umumnya mesra jemaah. Mesra jemaah. Itulah lebih kurang boleh tak? Payung soalan. Okay, terima kasih untuk moderator Sahabat Bukhari. Terui. Bila kata terui. Okay. Kita dengar loceng dulu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Saya bila tengok Ustaz Bukhari pakai mic, saya rasa cemburu. 3 tahun setengah saya pakai. Bila dia pakai tu, Allah Akbar. Sebab saya mic mana ni sebagai jemputan. Dia kata Allah, pakai mic saya tu, tak mau pegang. Allah Akbar. Okey, terima kasih soalan. Okey, kita duduk dalam masjid, kan? Kita duduk dalam masjid. Apa yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Nabi sebut tempat yang paling Allah suka. Kita hidup dekat dunia ni, tuan-tuan sekalian, Allah yang mencipta kita. Kita nak buat sesuatu mesti kena cari apa yang Allah suka. Bukan kita kena pandai-pandai, tak. Sebab itu dalam beribadat, kita kena ikut apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Berbeza dalam perkara keduniaan, itu pun dengan garis panduan yang agama tetapkan. Jadi dalam hadis ni Allah kata, Nabi kata, tempat yang paling Allah suka ialah masjid. Rumah-rumahnya kita cari tempat yang terbaik, tempat yang Allah sayang. Wa abghadul bilad, Nabi kata tempat yang paling Allah benci, aswaquha, pasar-pasar. Kan orang hak menengok pasar raya ni nak marah dengan hadis ni. Tetapi Nabi sebut, Nabi kata tempat yang Allah suka masjid, tempat yang Allah benci pasar raya ataupun kedai-kedai, pasar-pasar. Ini tempat yang Allah benci. Okey, bila kita tahu tempat yang macam itu, berbalik kepada apa yang Ustaz Syadil sebut, ialah tentang bagaimana kita nak mewujudkan masjid yang mesra jemaah. Bila cakap mesra jemaah, mesra warga mas, mesra wanita, mesra pemuda-pemudi, mesra remaja, mesra kanak-kanak, mesra orang kurang upaya, mesra bukan Islam. Dekat masjid kita, lapan-lapan ni semua kita ada belakang. Warga mas, bukan setakat warga mas, warga intan pun kita ada. Mas sampai berapa? Kalau jumlah mas sampai berapa? 50. Masih jumlah, bukan jumlah, masih warga intan, masih harganya, berharganya. Kita ada wanita, kita ada pemuda-pemudi, kita ada remaja-remaja, kita ada pelajar-pelajar sekolah yang kanak-kanak, yang kurang upaya. Kita ada kelas khas
cerebral palsy. Itu kita sebut lebih kurang sebab orang putih, bukan orang putih. Jadi pronunciation betul, cerebral palsy maksudnya kadang-kadang yang ada masalah otak dekat pada cerebellum. Mana juga saya pun kan. Okey. Maksudnya bila orang datang masjid kita, dia datang kali pertama, dia nak main kali kedua. Maksudnya itu mesra. Kalau dia main kali pertama, dia sering dia orang main sakit lutut. Kita kata sebab sakit lutut pulau naik tangga banyak kan. Tak apa, kita pasang lift nanti ada main. Ada main kan. Padahal boleh je supaya kat bawah tu kan. Kadang-kadang kita pelik juga. Setengah orang dia boleh berjalan je pergi taman sampai dia nak dapat 10,000 pada langkah untuk kesihatan tu. Nak main masjid rupa tak apa je di tangga tu. Tetapi orang rasa susah. Sebab apa? Sebab tempat ini Allah suka, tetapi tempat inilah syaitan paling benci. Masuk pagar masjid tu, setengah orang boleh parking dalam masjid, dia pergi shopping kat Pasar Village. Dia kata tak podan lagi, dia kata tak podan lagi, mari semayang. Masuk kan panjang kan, setan dia pandai. Dia kata tak mau masuk panjang, nanti lepas pergi shopping, masuk dalam kereta, dia kata tak podan lagi, semayang kat rumah lah. Dia kata masjid ni naik tangga lagi, nak pergi beli ayam, pergi semayang lagi, dia kata ayam tu, harus semayang kat rumah. Jadi bagaimana kita nak mewujudkan masjid yang mesra pelanggan? Mesra pelanggan. Kan tadi Ustaz Syarif sebut bagaimana di masjid ni kita direct dengan customer. Sebab tu tak patut ada komen ke belakang. Tak patut orang nak mengata ke belakang. Sebab ada benda yang tak puas hati, dia boleh direct jumpa ketua imam tu. Kan daripada kita buat dosa tu kata ke belakang. Sebab apa kita tak jumpa kita tu kan? Mungkin kita kata kita dapat sumbangan mana-mana, kita pun tak tahu juga kan mesti dapat sumbangan mana-mana ni. Mereka nak buat apa kan, untuk makan sama-sama mereka kan? Dapat contoh dapat 20,000. Bunyi kata mesyuarat jawatan kuasa macam makan kambing je kan? Tapi hak menjadi berusaha Ustaz lagi ni makan ayam je tak kecil lah kan? Contoh macam tu kan? Padahal boleh je makanya Ustaz Bukhari tugas subuh esok pula jangan lupa Ustaz sudah cerita tugas lagi kan? Padahal boleh direct Ustaz Bukhari ni nak tanya Ustaz, kami dengar pula kan, kami nak tabayun dan tengok guna istilah tabayun kan? Ustaz nak tabayun, Ustaz ni betul ke hak orang kata macam ni kan? Betul ke masjid ni orang nak roboh tu betul kan? Masjid nak renovate, jadi dapat Ustaz masjid tak tutup kan? Mungkin hak 2 bulan lepas orang nak cakap ni, saya balik balik orang nak cakap Ustaz banyak masa roboh kan Ustaz balik balik ni. Dia kata tak kan, tukar ketua imam baru orang duk faham Ustaz Sirajuddin balik balik sebab masjid roboh kan? Sebab dia dengar dalam kasih kata ketua imam pasal tiba-tiba balik balik pula. Ini sebab orang kan masjid roboh pula. Tak, maksudnya kadang-kadang benda macam ni dia perlu tasabur, perlu tabayun kan? Jadi peranan jawatan kuasa, peranan pentakbir dan peranan jemaah juga. Kadang-kadang baru disetting masa tarawih. Malam yang saya tugas sebagai backup, saya jadi imam isyak. Lepas tu masa imam jemputan jadi imam tarawih, saya sembahyang kat belakang. Nak tengok pengalaman jadi makmum pula kat belakang kan? Baru kita tahu rupanya bila imam baca panjang ni tersiksa juga nak dengar salam rupanya kan? Bila kita baca panjang kita tak rasa, bila jadi makmum rupanya terasa, rupanya mulia masa panjang kan? Tu saya pelik bila pagi Jumaat jemaah minta nak 2 surah. Ustaz kami tak mau sejadah, kami nak sejadah mengisah. Hari yang Ustaz Habib, Ustaz Azli juga, Ustaz Saizah juga, saya rasa lama sejadah rasa lama. Bila jadi imam kita tak rasa lama kan? Rupanya bila jadi imam setan tak kacau sangat. Jadi makmum memang setan kacau dulu kan? Kadang-kadang bila saya jadi makmum ada jemaah duk mahu dekat budak-budak duk lari kat belakang.
Oi, kata apa ni polisi ni? Nak kisi balik lah. Oh, belum. Kita yakin jemaah yang kata macam tu, memang dia tak bawa anak dia pergi masjid. Kalau dia bawa anak dia pergi masjid, nak mesrakan anak-anak dengan masjid, anak-anak dia akan bising sama juga. Saya rasa Ustaz Syahrir, Ustaz Bukhari, rasa dulu masa sekolah rendah tu, rasa hero ni kat masjid-masjid ni. Bukan pergi semayang ni. Memang pergi kacau orang sebenarnya. Mana ada budak sekolah rendah pergi semayang kat masjid, semua kacau orang. Tapi jadi ketua imam. Tu dia buat lah, saya cerita lagi dia kan. Cuma nak cerita macam tu, maksudnya berkat kanak-kanak kat masjid walaupun main. Dan kita rasa kesunyian kanak-kanak bila raya pertama, raya kedua, raya ketiga, bila terbunyi suara budak-budak, kita rasa sunyi. Mana mereka ni hilang mana? Kan kita terasa nak cerita beri pentingnya kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi, OKU. Kan bukan Islam, masjid kita alhamdulillah jadi tempat parking non-Muslim hari Ahad. Setengah orang bawah sangat. Dia kata Ustaz, hari Ahad patut kita tutup masjid masa pasar malam. Orang bukan Islam yang parking. Saya kata nak tutup sebab apa? Orang bukan Islam kalau boleh parking dalam kawasan masjid, walaupun pergi shopping dekat pasar malam, itu satu rahmat sebenarnya. Sebab dia mendekatkan diri dia dengan masjid. Maksudnya orang yang macam tu, dia tak akan angkat kita sebagai teroris. Kalau dia angkat kita teroris, berani dia masuk pagar. Kan? Kita pancung kepala dia. Kita pun tahu. Kan maksudnya dia menganggap Islam tu baik. Dan kita yakin orang bukan Islam parkir dalam masjid, walaupun orang kata Islam teroris, Islam tu, dia tak akan percaya. Tapi dia akan percaya bila ada jemaah kita pergi marah depan dia, apa you bukan Islam, macam mana you parking dalam pagar masjid, you nak parking gereja you lah. Bermula dari saat tu kita betul orang kata Islam teroris. Ya, kadang orang tak